Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok kenapa kereta yang mahal dan canggih ni orang kata tak tahan lama. Pakai sekejap dah rosak. Betul ke? Habis tu kalau tak tahan lama, kenapa orang beli juga kan? Takkanlah kita dah bayar mahal nak beli kereta tu, lepas tu kena bayar lagi banyak untuk jaga sebab dia cepat rosak kan? Tapi betul ke semua ni? Ke orang je yang cakap macam tu padahal okey je kereta mahal ni? Okey, jom kita tengok. Baik, yang pertama sekali bila kita cakap pasal kereta yang mahal dan canggih ni, saya masukkan kereta yang harga dia 200,000 ke atas lah. Tak kira dia kereta sedan ke, kereta SUV ke, dan tak kira dia brand apa. Sebab kalau ikutkan 200,000 tu kalau bayar deposit 10%, lepas tu tarik 9 tahun, lebih kurang RM2,300 juga nak kena bayar bulan-bulan. Dan kalau ikut average gaji rakyat Malaysia, untuk spend RM2,300 setiap bulan tu just untuk bayar kereta, kira kategori orang berada lah. Dan kereta yang mewah ni tak dapat dinafikan. Kalau kita naik dia lagi sedap, kalau corner lagi sedap, kalau bawa laju lagi sedap dari kereta biasa. Bukan kata tak boleh nak bawa slow, tapi bila kita nak laju, power tu ada dan kereta tu dia boleh handle power tu. Sebab tu kita panggil dia kereta mewah. Jadi untuk capai kelajuan dan keselesaan yang satu level lebih tinggi dari biasa ni, dia akan memerlukan komponen yang lebih banyak. Dari segi software pun lagi banyak line nak kena tulis. Sampai ada yang feature-feature yang kita boleh nampak dalam kereta macam ni tak ada dalam kereta biasa. Jadi secara logiknya lah kan, memang kalau apa-apa benda pun lagi banyak komponen ni, lagi tinggilah kemungkinan nak rosak. Kalau kita ambil satu contoh yang ekstrim lah, kalau ada satu komponen berbanding dengan 1000 komponen, yang 1000 komponen tu lagi tinggi kemungkinan nak rosak. Lagi satu, komponen-komponen ni dia berkait-kait antara satu sama lain. Jadi ketahanan seluruh sistem tu dia bergantung kepada ketahanan komponen ni secara individu. Kalau satu je komponen rosak, satu sistem tu akan terganggu. Itu yang orang kata kalau rosak ni dia berjangkit. Mula-mula satu benda rosak, lepas tu benda lain pula rosak. Sebab dia berkait-kait. Tapi komponen ni kita tak boleh nak buang dia sebab kita nakkan laju dengan selesa tadi, betul tak? Jadi inilah salah satu sebab kenapa kereta mahal ni kemungkinan nak rosak lebih tinggi. Ini bukan saya kata confirm akan rosak tau. Cuma secara logik, probability tu lebih tinggi. Sebab kedua pula, kenapa kereta yang lebih mahal ni kemungkinan nak rosak lebih tinggi adalah sebab sensor-sensor yang banyak dalam kereta tu. Sensor ni tujuan asal dia adalah untuk menyenangkan hidup kita lah. Tujuannya supaya dia dapat detect apa yang tak kena dalam kereta tu dan bagi warning awal-awal dekat kita. Cuma kita kena ingat, sensor tu pun adalah satu komponen juga dan dia boleh rosak. Masalah sensor ni bagi saya lebih berat dari masalah komponen lain kalau dia rosak. Sebabnya kita memang berharap dekat dia untuk bagi maklumat-maklumat yang penting kepada kita. Ini dia pula yang bagi maklumat tak betul. Dia macam mengharapkan pagar makan padi. Kalau maklumat ni tak kritikal pada sistem kereta tu tak apa. Tapi kalau sensor dekat enjin contohnya, katakan airflow sensor. Kalau sensor tu bagi reading yang terlebih atau terkurang, benda ni akan efek kita punya fuel delivery kan. Jadi tiba-tiba enjin mungkin jadi tersengguk-sengguk sebab diingatkan dah lebih udara. Padahal udara tu tak cukup. Kalau enjin tu mati terus tak apa. Tapi kalau dia buat benda pelik-pelik, takut ada komponen lain pula yang rosak. Sebab tu kalau ada error code, kita bawa pergi bengkel. Diorang mesti akan diagnose dulu, betul ke bacaan sensor tu ataupun sensor tu yang rosak. Kadang-kadang kita off lepas tu on balik pun error tu boleh hilang. Jadi maknanya walaupun sensor ni bagus untuk bagi banyak maklumat kepada kita, sensor ni juga boleh menjadi satu punca masalah yang biasa untuk kereta-kereta mewah ni. Berbanding dengan kereta-kereta yang simple, yang tak ada pun sensor ni. Tapi masalah kalau tak ada sensor pula, kita tak tahu apa yang tak kena dengan kereta kita. Tahu-tahu je dah tersadai dekat tepi jalan. Jadi inilah kelebihan dan kekurangan penggunaan sensor-sensor ni. Baik, sebab yang ketiga pula, kenapa owner kereta mewah komplain kereta cepat rosak adalah disebabkan kita punya perception sendiri. Ini sebenarnya sebab yang pelik sikit lah kalau nak ikutkan, sebab kita ni sebagai manusia, lagi mahal kita bayar untuk beli something, lagi tinggi expectation kita, betul tak? Kalau kita beli Saga lama harga RM15,000, brake dia berbunyi sikit, kita tak cakap apa-apa, kita relax je. Tapi kalau kita beli BMW harga RM300,000 contohnya, lepas tu brake dia berbunyi, confirm kita komplain punya. Mesti kita cakap kereta tu dah rosak. Jadi ini yang saya masukkan pasal expectation kita. Padahal brake tu still berfungsi, cuma dia berbunyi. Jadi kita tak selesa sikit. Jadi bila orang komplain benda-benda yang macam ni, itu yang reputasi kereta-kereta mewah ni dari segi reliability tak berapa bagus.
Tapi sebenarnya kita punya expectation yang terlebih. Jadi orang pun ngeri sikit nak beli. Tapi ngeri ni pun ada bagusnya juga. Jadi orang yang betul-betul ada duit je yang berani beli. Kalau semuanya nampak safe, takut orang yang tak berapa mampu pun akan terbeli kereta ni dan lepas tu duit semua habis dekat kereta tu. Elok-elok seronok pakai kereta sedap dah jadi tak seronok, betul tak? Jadi kalau ada kereta mewah yang anda betul-betul minat, cadangan saya adalah join group Facebook kereta tu dan tengok isu-isu yang ada daripada owner sendiri. Jangan main dengar-dengar je entah siapa-siapa yang cakap, padahal dia tak pernah pun bawa kereta yang korang minat tu. Kalau dah survey dan buat research dan anda rasa boleh handle lah kelemahan kereta tu, bolehlah beli. Okey, sebab keempat pula, kenapa kereta mahal ni tak tahan lama adalah biasanya kereta mahal ni orang bawa laju. Kadang-kadang tak beli lagi dah lenjan kan. Kereta yang biasa pula kita tak buat macam ni. Cuma bila beli kereta mahal ni kita nak kepuasan tu, jadi kita bawa lah laju. Dan bila bawa laju kadang-kadang sampai full throttle lama-lama, semua komponen enjin tu dia akan stres. Ni termasuklah sistem-sistem lain macam suspension, brake dan sebagainya. Jadi bila benda-benda ni sentiasa dalam keadaan stres, of course lah akan berlaku wear and tear dengan cepat. Ada orang pula bila beli kereta terus dia upgrade lagi stage 2, stage 3, lepas tu lenjan. Kalau kita ada ubah benda-benda lagi-lagi dekat enjin, lagi tinggilah kemungkinan reliability kereta ni akan berkurang. Sebab komponen kereta ni dia berkait-kait antara satu sama lain. Jadi kalau anda ubah something, contohnya ubah turbo, mesti ada benda lain yang kita kena ubah supaya enjin tu boleh support turbo ni. Dan kalau kita pasang, mesti kita tak ada masa yang lama, tak ada masa bertahun-tahun untuk buat testing sistem ni okey ke tidak kan. Kalau dekat kilang, memang diorang dah buat testing sangat lama. Jadi kereta yang kita dah modify, kalau tak tahan lama, sebenarnya kita tak boleh nak terkejut sangat. Jadi kalau nak modify kereta yang mahal ni, bajet tu kena betul-betul cukup. Dan sebenarnya formula dia bagi saya senang je. Kalau nak lagi fun, kena belanja lagi lebih. Apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. Memang betul, bagi orang yang berbeza, lainlah cara dia dapatkan keseronokan tu. Tapi dari segi kereta, kalau seorang tu dia suka speed, maknanya lagi laju dia boleh pergi, lagi seronok. Maknanya dia akan kena spend duit yang banyak untuk dapat speed macam tu. Bila dah spend banyak untuk beli kereta tu, dia kena spend banyak pula untuk maintain kereta tu. Sebab dia nak enjoy speed yang dia dapat tadi. Kalau kata kita beli kereta mahal, tapi kita bawa macam kereta biasa, kita tak speeding, kita tak full throttle dan sebagainya, sepatutnya dia pun tahan lama juga macam kereta biasa tu. Jadi pendek kata, reliability ni satu benda yang relatif. Kalau kita dapat buat test yang sama, bawa sebiji sama laju, jalan sama teruk, brake sama kuat untuk semua kereta ni selama bertahun-tahun, baru kita akan tahu kereta mana lagi reliable, kereta mana tak reliable. Tapi buat masa sekarang ni, test macam tu tak wujud lagi. Jadi reliability ni dia bergantung kepada kereta individu. Kalau kereta F1 contohnya, kalau satu race tu enjin dia tak meletup, dia kata enjin dia dah cukup reliable. Kalau kereta biasa baru pakai sehari, takkan kita boleh conclude yang kereta tu reliable, betul tak? Jadi nak tak nak, tepuk dada, tanya selera. Korang rasa kan dalam banyak-banyak kereta mewah yang korang pernah jumpa, kereta apa yang paling reliable? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni dan belum subscribe, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.